Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Alhamdulillah pada hari ini untuk jadual kelas kafa kita mulakan dengan subjek Lughatul Quran. Okey, Lughatul Quran adalah subjek yang sangat penting dalam UPKK dan sebenarnya ia sebagai satu permulaan untuk kamu semua murid-murid untuk belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Okey, baik. Jadi kalau semua murid-murid ingat lagi, sebelum daripada kita bercuti hari itu, kita sempat belajar tajuk Ad-Dhamair. Okey, sebelum tu kita belajar tajuk Al-Arqam wal-A'dad, iaitu bilangan, angka dan sebagainya. Harap-harap masih ingatlah ya, macam mana nak sebut nombor 1, angka 1 dalam bahasa Arab sampai angka 150. Okey, baik. Jadi kita dah tak nak fokus yang itu, kita nak fokus pula kepada tajuk Ad-Dhamair. Baik, tajuk Ad-Dhamair ni ataupun Ad-Dhamir. Okey, Ad-Dhamair ni maksudnya dhamir lah banyak. Kalau dhamir ni satu sahaja. Baik, maksudnya dengan lebih mudah kita boleh terjemahkan dengan kata ganti nama. Kan, engkau, aku, mereka, dia, saya, itu maksud kata ganti nama ataupun ad-dhamair dalam bahasa Arab. Okey, dan dhamair ni sangat penting sebab banyak perkataan dalam bahasa Arab berkait dengan dhamir. Baik, dalam bahasa Arab ad-dhamair ni seperti yang pernah kita belajar terdiri daripada 14 dhamir. Ada berapa? Ada 14 dhamir. Cuba ingat 14 apa lagi angka yang sama macam 14. Cuba ingat apa dia? Yang ada pada jalur gemilang Malaysia. Ada 14 jalur gemilang kan? 14 jalur ataupun 14 kita kata ruang garisan-garisan tu yang ada pada bendera. Baik, jadi dalam bahasa Arab dhamir ada 14. Okey. Dan Ustaz bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama kita sebut 6 dhamir yang pertama, seterusnya 6 dhamir kedua, seterusnya 2 dhamir yang terakhir. Jadi jumlahnya ada 14. Baik. Jadi kita akan tengok yang pertama. Okey. 6 dhamir pertama. Sebenarnya ni dah belajar kan tahun 4 dulu. Tahun 4 kita dah belajar 6 yang pertama ni. Jadi anggaplah ni ulang kaji balik. Ya, ulang kaji semula. Baik, 6 dhamir pertama ni terdiri daripada huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Okey, maksud dia apa? Huwa, dia. Kalau dia ni seorang ke ramai? Satu seorang lah kan, kita panggil dia tu makna dia seorang je. Jadi huwa ni untuk kata ganti nama dia. Yang kedua huma, iaitu mereka berdua. Dan yang ketiga hum, iaitu mereka semua. Semua yang ada. Okey, dan huwa, huma, hum ini hanya digunakan untuk lelaki sahaja. Ataupun dalam bahasa Arab disebut muzakkar. Okey, muzakkar. Okey, seterusnya. Itu 3 yang pertama. Jadi ada 6 kan. Jadi yang kedua, 3 yang terakhir apa dia? Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Yang bermaksud hiya, dia seorang juga. Huma, mereka tapi berdua je. Hunna, mereka yang ramai. Mana 3, 4, 5 orang ataupun semualah kita kata. Cumanya hiya, huma, hunna berlawanan dengan huwa, huma, hum. Dari segi hiya, huma, hunna untuk perempuan sahaja. Muannas ataupun muannas kita panggil dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nak tujukan kepada Ahmad, kita guna huwa ke hiya? Dapat tak? Huwa lah sebab Ahmad tu lelaki. Kalau kita nak kata Sarah, Sarah kita guna dia seorang kan, dia seorang je Sarah. Jadi kita guna hiya. Kalau kita nak kata Atan dan Ali, contohnya Atan dan Ali kita guna huma.
Walaupun nampak sama, tapi penggunaan dia berbeza. Jadi kalau perempuan Sarah dengan Siti, panggil Huma juga. Okey. Kalau kita nak kata Upin, Ipin dan Gopal contoh kan. Kita guna 3 orang ataupun lebih, maka kita guna hum sebab dia lelaki. Kalau kita nak gunakan Sarah, Siti dan Fatin, kita guna perkataan hunna. Ini maksud ataupun cara kita mengenal ataupun menggunakan domir-domir 6 yang pertama ni. Okey. Jadi Ustaz nak bagi nampak jelas lagi, kita tengok yang kedua. Ingat lagi tak kita guna tapak tangan? Okey, inilah kehebatan dan kebijaksanaan Allah. Allah cipta kita, tangan pun boleh jadi alat untuk belajar. Okey, kalau kita perhatikan pada tapak tangan ni, ni agak tapak tangan kanan ke kiri ni. Cuba tengok. Cuba samakan dekat gambar ni. Ni tapak tangan kanan. Okey, jadi kita mula daripada jari kelingking sampai ke ibu jari. Dan kalau kita perhatikan yang di setiap jari-jari ni ada ruas. Ni namanya ruas. Kalau kita tengok yang jelas ada 3 ruas pada jari kelingking sampai jari telunjuk ni. Sementara jari ibu jari ada 2 yang jelas. Okey. Jadi kesimpulan dia ada berapa ruas ni? Cuba kira masing-masing. Kalau tak sama dengan jumlah yang Ustaz sebut ni, adalah benda yang pelik tu. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14. Ada yang dapat 20 ke? Ada yang dapat lebih atau berkurang? Itu kena cek balik. Jadi kita tengok balik. Jari kelingking ada 3. Kita mula daripada jari kelingking. Tengok Ustaz buat anak panah ni. Garisan ni sampai dekat huwa, huma, hum. Maknanya jari kelingking ni adalah untuk huwa, huma, hum. Untuk lelaki. Ustaz pernah ajar dulu kan, ingat lagi tak? Kenapa kalau jari kelingking ni bagi lelaki? Nanti kita kongsikan kat ujung-ujung nanti. Kalau siapa yang lupa, boleh cuba tanya balik kat kawan-kawan. Okey, kemudian yang jari manis, Ustaz tunjuk kepada perempuan. Hiya, huma, hunna. Jadi minta ingat baliklah semua ni. Ingat semula, refresh balik apa yang kita dah belajar, ulang kaji balik. Okey, supaya nanti kita boleh gunakan semasa dalam pembelajaran. Okey, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan dapat mengulangkan balik. Kita kata ulang kaji balik apa yang telah kita belajar. Nanti kita akan masuk lagi baki tajuk dhamir-dhamir yang lain. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah. Stay at home, stay and study. Okey, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.